السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berbahagia lagi dihormati Tuan Imam Ustaz Rahim, yang dikasihi para ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hasan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, pakcik-makcik, abang kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia Allah. Pada malam ini dapat lagi kita bertemu untuk kita datang solat maghrib secara berjamaah dalam rangka untuk kita meneruskan proses ibadah perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana solat ini adalah suatu ibadah yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Ianya adalah ibadah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ianya juga merupakan tiang seri kepada agama itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Perkara yang paling tinggi itu adalah Islam, atas sekali itu adalah Islam, dan juga wa amuduhu, tiangnya itu adalah as-salah. Jadi itulah kepentingan solat dalam kehidupan kita, dan antaranya solat itu mampu mengelakkan kita daripada melakukan dosa. Jika betul solat itu dilaksanakan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan mengikut seperti mana yang dianjurkan oleh agama, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka solat itu mampu menjadi perisai ataupun memelihara kita daripada melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan yang munkar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa menunggu masuknya waktu Isya, insya-Allah kita akan sambung pembelajaran kita dengan kita melihat hadis-hadis hukum yang dipetik daripada kitab Bulughul Maram. Malah tinggal buku, jadi bawa kertas ya. Kertas pun daripada buku juga. Zaman dah kalau buku tak ada, dia boleh cari dekat komputer. Dia ada PDF buku yang sama, file dia. Print saya keluar. Sama, dia buku yang sama lah, cetakan yang sama. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pembelajaran yang lepas kita dah sentuh berkenaan dengan bab jaminan, bab dhaman, iaitu yang kita sentuh pada pembelajaran yang lepas iaitu berkenaan dengan jaminan, iaitu dhaman, iaitu hadis-hadis berkenaan dengan jaminan, terutamanya adalah jaminan berkenaan dengan hutang. Itu yang dimaksudkan dengan dhaman di sini. Yang mana kita dah menyentuh dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang meninggal dunia, iaitu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi bertanya, "Alaihi dain?" Sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menjadi imam, maka Nabi tanya, "Alaihi dain?" Adakah dia ini mempunyai hutang?
Maka para sahabat menyebut dinaran. Naam, dinaran. Ya, dia ada hutang 2 dinar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fansaraf. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beredar. Kemudian fatahammalahuma Abu Qatadah, seorang sahabat nama Abu Qatadah, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan tanggung hutang. Ini namakan sebagai dhaman. Maksud dia akan ambil alih untuk membayar hutang tersebut. Jadi di sini menunjukkan apa? Menunjukkan dalam agama boleh untuk menolong saudara yang lain dalam membayar hutang, menjadi penjamin untuk membayar hutang. Dia panggil sebagai dhaman di sini. Jadi di sini kita sebutkan walaupun dibenarkan, tetapi dia tidak boleh kita katakan minta lagi duit kepada orang tu lah. Dia tak boleh, dia menjadi unsur yang dinamakan sebagai unsur riba. Baik. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil beratlah tentang hutang ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau solat. Tetapi dalam hadis yang lain kita baca bagaimana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam itu semakin meluas, Islam itu pembukaan kota Islam itu semakin luas, pendapatan di Baitul Mal itu semakin banyak, maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ana aula bil mu'minin min anfusihim. Saya ini adalah lebih berhak ke atas orang-orang yang beriman daripada diri mereka. Dan Nabi kata siapa yang meninggal dan padanya ada hutang, fa alayya qada'uh, maka ke atas aku untuk membayarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bermaksud di sini apa? Bermaksud di sini orang yang dalam keadaan berhutang, jika dia meninggal dunia, maka pada waktu itu Baitul Mal boleh mengeluarkan duit untuk membayar hutang orang tersebut. Jika perlu untuk membayar hutang. Jadi ini peranan, kita sebutkan peranan Baitul Mal. Malah di antara asnaf zakat ini adalah al-gharimin, iaitu orang yang berhutang. Apatah lagi apabila dia telah meninggal dunia, maka untuk membebankan, untuk meringankan bebanan ahli keluarga. Mungkin anak-anak dia masih kecil, dia tidak meninggalkan harta sebab dia orang yang miskin, orang yang tidak berada, maka pada waktu itu peranan Baitul Mal untuk nak selesaikan. Bukan saja Baitul Mal, pada masa yang sama sebenarnya peranan kita semua untuk membantu orang yang di dalam keadaan hutang. Kan dulu kita ambil dalam bab muflis dulu, bab taflis, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sita harta dia, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu? Tasaddaqu, bersedekahlah kamu semua untuk dia. Bantu dia ni. Maksudnya walaupun orang tu meninggal dunia, kita katakan, dan dia ada hutang yang dia kena bayar, bukan dengan kita lah, dengan orang lain, maka pada waktu itu kita dituntut untuk membantu ahli keluarganya yang tidak mampu untuk membayar hutang tersebut dengan kita bersedekah. Ini yang dianjurkan oleh agama. Dan juga peranan Baitul Mal, yang mana Baitul Mal boleh menjelaskan hutang tersebut apabila seseorang itu meninggal dunia dan dia tidak ada harta untuk diselesaikan. Dia merupakan fuqara, dia meninggal. Jadi pada waktu itu dia tak ada harta, maka pada waktu itu Baitul Mal perlu memainkan peranan dalam perkara ini. Baik. Kalau tak mampu juga, Baitul Mal pun tak mampu, maka waris kena tanggunglah. Dan kita sahabat-sahabat yang berkawan dengan dia, ini adalah cara peluang untuk kita mendapatkan pahala dan untuk kita membantu saudara kita telah meninggal dunia, membantu ahli keluarganya, iaitu dengan kita membayar sedekah, iaitu dengan kita menolong orang yang dalam orang meninggal dunia yang dalam keadaan hutang itu. Baik. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
pada malam ini kita akan sambung lagi pembacaan hadis, iaitu berkenaan dengan yang seterusnya adalah kafalah. Kalau dhaman tadi adalah berkenaan dengan hutang, kita menjamin orang, kita menjamin hutang orang, janji untuk nak bayar hutang orang. Manakala kafalah adalah kita janji untuk bawa orang, sama ada orang tu berhutang dan sebagainya. Contoh kafalah ini digunakan macam mana, ataupun kafil ni macam dia ada bila kita bawa mai pekerja-pekerja daripada luar, maka dia ada orang yang jamin dia. Maksudnya orang ni takkan lari. Ini adalah kafalah. Kafalah ini adalah salah satu daripada cabang daripada dhaman, daripada jaminan juga. Tapi ianya berkenaan dia berjanji untuk bawa orang yang dalam keadaan berhutang tu untuk dia tak lari, dan di bawah dia punya penjagaan. Baik. Cuma dalam bab kafalah ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang tak boleh jamin adalah apabila orang tu bersalah. Bila orang tu jelas bersalah, disabitkan dengan kesalahan, pada waktu itu tidak ada kafalah. Contoh kawan tu ni sekian hukuman mencuri dan sebagainya, dia kena potong tangan, memang kena potong tangan, sabit kesalahan, maka pada waktu itu dia nak menjadi kafil, jamin kawan tu, maka pada waktu itu tidak dibenarkan. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la kafalata fi hadd, tidak ada kafalah, jaminan, iaitu bagi fi hadd, iaitu bagi hukuman hudud. Hadis ini adalah hadis, asalnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tetapi para ulama mengambil hukum daripada hadis ini, yang mana jumhur para ulama menyatakan bahawa makna hadis ini adalah sahih, diamalkan, iaitu tidak boleh menjamin orang yang berada dalam keadaan yang salah. Dia dah disabitkan dengan jenayah, maka pada waktu itu kita tidak boleh lagi menjaminnya. Kalau hak hutang dia boleh, dia jamin boleh atas dasar kafalah. Tetapi untuk kita katakan orang yang melakukan dosa, maka melakukan jenayah, maka dilarang sama sekali di dalam Islam. Baik. Perkataan had ataupun perkataan hudud maksudnya adalah batasan-batasan. Di dalam Islam, dalam syarak, diletakkan had itu ataupun batasan-batasan itu membawa 3 makna. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di sini. Yang pertamanya, man manahallahu ta'ala an fi'lihi wa harramahu. Yang pertama hudud. Yang dimaksudkan hudud ni adalah batasan-batasan, benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak melaksanakannya. Itu bab hudud yang pertama, maksud dalam syarak. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah fala taqrabuha. Begitulah batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, fala taqrabuha, dan janganlah kamu mendekatinya. Antaranya Allah kata apa? Wala taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Janganlah dan sebagainya lagi, ayat yang berkenaan dengan larangan untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa man yata'adda hududallah, siapa yang melanggar batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, iaitu melakukan perkara-perkara yang diharamkan, maka itu adalah merupakan suatu dosa. Baik. Hudud ini juga adalah bermaksud perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya, dan ianya juga merupakan kewajipan. Itu juga disebut sebagai hudud. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, melainkan jika mereka itu takut untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah Allah Subhanahu wa taala suruh. Itu antara maksud hudud. Dan
bila menyebut tentang hukuman, hudud dia adalah hukuman. Dalam hukuman Islam ni kita sebutkan sebelum ni, dia ada banyak jenis lah. Dia ada qisas, dia ada hudud, dan dia ada ta'zir. Bukan semua hukum Allah ni adalah kita sebut hudud. Tak. Hudud ni adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang perlu ditunaikan. Siapa yang melanggarnya maka dia akan dikenakan hukuman tanpa pengecualian jika diketahui oleh hakim. Orang yang mencuri, potong tangan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kita sebutkan sebagai, itu adalah hudud, hukuman hudud. Orang yang berzina, sebat satu kali jika dia adalah orang yang belum berkahwin. Jika telah berkahwin adalah hukumannya adalah rejam sampai mati. Itu adalah hukuman hudud. Qadhaf, menuduh orang yang berzina, dia 80 kali sebatan. Hukuman sebatan terhadap orang yang meminum arak, semua itu disebut sebagai hudud. Yang bunuh balik, cederakan balik anggota tu, itu dinamakan sebagai qisas. Qisas. Kalau dibunuh, orang terbunuh, maka dibunuhlah balik orang tu. Jadi bukan semua hukuman ni disebut sebagai hudud. Sebahagian orang faham apa ada dalam Quran, apa ada dalam hadis, itu adalah hukuman hudud. Tidak. Hudud hanya sebahagian. Begitulah juga dengan ta'zir. Ta'zir ni adalah hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana hukuman itu melihat kepada kemaslahatan. Kemaslahatan kepada masyarakat. Orang yang mengedar dadah, contoh, hukum bunuh, itu adalah ta'zir. Dan juga hukuman-hukuman yang lain lah. Potong double line, ada hukuman. Speed trap, itu semua adalah hukuman-hukuman ta'zir yang diletakkan untuk kemaslahatan umum. Baru ni dia bersebat sebat 6 kali, itu bukan hudud. Sebat tu bukan hudud. Cuma sebab kita katakan dia dilakukan oleh mahkamah syariah. Dia bukan hudud, dia bukan qisas, dia adalah jenis ta'zir yang dilaksanakan oleh mahkamah syariah. Adakah dia hukum Islam? Tidak. Hukuman itu bukan dinyatakan dalam Quran, bukan dinyatakan dalam hadis. Cuma kita katakan, untuk kita katakan sebagai nak bagi mandat ataupun nak menunjukkan, kita katakan kewibawaan mahkamah syariah, itu ada. Kan? Sebelum ni orang nampak CV yang berhak, tapi kali ni ada boleh dilakukan oleh mahkamah syariah hukuman sebat itu. Tapi adakah dia daripada hukuman Islam sebat 6 kali tu? Tidak. Bukan daripada hukuman Quran, bukan daripada hukuman hadis. Tidak ada. Itu adalah ta'zir lah, kita namakan. Melalui ijtihad apa yang telah dilakukan, bagaimanakah untuk dilakukan hukuman bagi orang yang contoh khaluat tu dan sebagainya. Khaluat apa tu? 6 kali sebatan tu. Kan? Dia dah mana boleh, sepatutnya 100 kali sebatan. Zina lain. Zina ni dia kena apa? Dia kena nampak betul-betul nampak dia berzina. Dia bukan kata nampak, minta maaf, bukan nampak buka baju dua-dua dah, tak kira zina ni. Nampak jima' itu, istilah jima' itu nampak, baru dia apa? Dia dikira sebagai zina. Mau duk nampak kabuk-kabuk, peluk-peluk dia apa? Dia tak kira. Dia sampai apa? Sampai demikian. Baru boleh kena satu kali. Mau nampak gitu, tengok, jadi kita nak kata zina kan. Walaupun kebarangkalian besar tu ada, tapi dalam agama dia kena macam tu untuk nak melakukan pertuduhan terhadap orang yang melakukan zina. Itu jenis-jenis hukuman lah yang pernah kita sentuh sebelum ni. Cuma kita sebutkan dalam Islam ni dia bukan hanya hukuman. Yang lebih penting adalah pendidikan. Itu yang perlu kita tekankan sebenarnya kepada masyarakat. Kalau hanya dengan hukuman, banyak ada negara-negara yang buat hukuman ikut hukuman Islam, tapi masih lagi belum menyekat jenayah-jenayah, masih lagi belum membentuk akhlak-akhlak penduduknya. Kita tengok pun, kita pun masih takut lagi.
Yang pentingnya itu adalah didikan. Bagaimana didikan itu mampu membentuk masyarakat yang baik, membentuk masyarakat yang harmoni, masyarakat yang kita katakan beradab dan sebagainya, takutkan Allah, masyarakat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih kepada apa? Kita berdakwah dulu baru kita berhukum. Mendidik dahulu baru berhukum. Kalau nak hukum saja orang tak boleh terima kena hukuman. Bila dia pergi tempat lain, kalau hanya dia takut dengan hukuman, kalau dia pergi tempat lain, negara orang bukan Islam, dia akan buat juga kesalahan tu. Katakanlah di negara dia buat hukuman siapa berzina sebab 100 kali. Ataupun kalau dia dah berkahwin, dia kena rejam, contoh di negara dia buat itu. Agak-agak kalau dia pergi dia takut sebab hukuman tu, bukan atas didikan. Agak-agak kalau dia pergi ke negara-negara orang bukan Islam, yang benda itu merupakan suatu kebiasaan, mungkin dia akan lakukan. Sebab apa? Sebab hatinya itu tidak diproses, hatinya itu tidak dididik. Ini perkara yang perlu kita ambil perhatian. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyentuh bab seterusnya, iaitu bab wakalah. Bab syarikah. Bab syarikah ini adalah bab syarikat. Syarikat. Dalam perniagaan, dalam mencari mencari harta, mencari keuntungan, dia ada syarikat. Apakah maksud syarikat? Pada perkataan syarikah, syaraka adalah berkongsi. Syaraka adalah berkongsi. Kita sebut syirik. Syirik itu pada perkataan syarikat, syaraka, iaitu kita mensyirikkan Allah. Maksudnya kita memberikan hak perhambaan kepada Allah, bukan kepada hak lain, kepada Allah, dan pada masa yang sama kepada perkara-perkara yang lain. Kita berikan. Orang yang mensyirikkan Allah ni bukan dia tak sembah Allah, dia sembah orang musyrik Mekah, dia sembah Allah. Dia buat haji seperti mana yang diajar oleh agama oleh Nabi Ibrahim dahulunya. Tapi dia adalah macam-macam yang campur aduknya. Depa bermabit di Mina, di Muzdalifah semua, depa pergi buat haji. Kan? Cuma salahnya adalah kerana mereka mensyirikkan Allah. Mereka berdoa selain daripada Allah. Berdoa kepada Allah pada masa yang sama doa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarikah ini adalah daripada perkataan syirik ini daripada perkataan syarikat, iaitu dia apa? Dia berkongsi. Berkongsi Tuhan contohnya. Itu menyebabkan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila menyebut tentang syarikat, pada malam ini kita akan baca hadis-hadis berkenaan dengan syarikat. Di dalam kita sebutkan di dalam perniagaan ni dia ada beberapa jenis syarikat yang disebutkan oleh para ulama. Dia kelebihan syarikat ni sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang orang ni dia berniaga sendiri ya. Berniaga sendiri, tapi perniagaannya tak besar, hanya untuk diri dia. Jadi apa yang dia buat? Dia cari orang lain untuk bekerja dengan dia, untuk menjadi rakan kongsi dia. Sama ada rakan kongsi itu kawan tu melabuk, turut sama ada modal, kita akan tengok nanti, ataupun dia hanya menjalankan perniagaan kita, yang mana selepas daripada kita bagi modal saja, lepas tu ada dia punya inilah keuntungan dia tu. Baik. Ada beberapa jenis syarikat yang disebutkan oleh para ulama lah. Antaranya syarikat ainan. Syarikat ainan. Syarikat ainan ni apabila dua orang dan juga lebih orang yang nak melakukan perniagaan itu, yang mana mereka menggunakan modal mereka dan mereka bersama-sama mengusahakan perniagaan mereka itu. Keuntungan macam mana? Keuntungan terpulang kepada mereka. Mungkin di kalangan mereka ada yang kerja sikit-sikit ya, yang ni kerja lebih, tapi modal sama. Jadi dia tetapkan awal itu dia tetapkan berapa peratus keuntungan dia. Maksudnya modal dua-dua bawa keluar dan dua-dua melaksanakan perniagaan. Itu dinamakan sebagai syarikat ainan dalam Islam. Ainan, ainun alif nun.
Kemudian dia ada syarikat yang seterusnya adalah syarikat mudharabah. Syarikat mudharabah. Syarikat mudharabah ni macam mana? Iaitu seseorang memberikan modal dan orang lain yang akan laksanakan perniagaan tersebut. Kan? Macam kita apa? Kita bagi modal kat mana-mana, kat bank kan, bank melakukan perniagaan saham dan sebagainya. Hak tu adalah mudharabah. Maksudnya kita bagi saja duit dan dia yang melaksanakan perniagaan tersebut, dan nanti sebelum waktu kita kita bagi modal itu untuk dia berniaga, pada waktu itu letakkan berapa peratus, mungkin 50-50, mungkin, ataupun mungkin sebab dia tak berkelak modal 30-50, 30-70, itu terpulang kepada perjanjian antara dua orang tersebut. Ataupun mungkin lebih lagi, yang bagi modal tu pak dia, contoh mudah, pak dia bagi modal, ni ada anak jantan 3 orang, apa menega lah, nampak? Nanti untung bagi kat aku 50%, 50% lagi hampa bagi sama hampa. Dia berkelak modal tak anak-anak dia? Tak berkelak modal. Ini adalah yang dinamakan sebagai syarikah mudharabah, iaitu sebelah pihak sahaja yang mengeluarkan modal, yang lain hanya melaksanakan perniagaan, ataupun dua pihak mungkin, tapi maksudnya ada yang bagi modal, dia duduk saja, dan ada sebahagian lagi yang menjalankan perniagaan tersebut. Itu nama mudharabah, dibenarkan dalam Islam. Baik. Seterusnya adalah syarikatul wujuh. Syarikat wujuh dia nama. Syarikat wujuh ni macam mana? Dia melakukan perniagaan tetapi dia tak ada modal. Apa yang dia buat bila dia tak ada modal? Dia pun berhutang untuk melakukan perniagaan. Ni namakan sebagai syarikat wujuh. Macam kita buat pinjaman, bank pun percaya kepada kita, maka dilaksanakan perniagaan tersebut, dan pada waktu itu dapatlah keuntungannya. Baik. Seterusnya adalah syarikat abdan. Ini jenis-jenis ulama letakkan. Syarikat abdan ini adalah dia tidak menggunakan modal, tapi dia menggunakan kemahiran. Gunakan kemahiran. Tapi zaman lah banyak guna modal untuk kedai dan sebagainya. Kalau pada dasarnya dia buat perniagaan di rumah saja, tak ada apa kan. Tata peralatan semua dah ada lah. Contoh dia guna apa? Untuk buat, dia buat pakaian contoh. Kalau tak pakai modal mungkin tempah orang bagi kain. Jadi dia pun buatlah baju raya, buat baju raya 3-4 orang berdasarkan perjanjian sesama mereka. Antaranya lagi orang yang mengajar tuition lah. Buat bisnes tuition, mengajak cikgu-cikgu yang mengajar, tapi lah semua kena pakai apa? Kena pakai elektrik semua kan dia. Tapi pada dasarnya tu dia memberikan perkhidmatan. Tukang kasut dan sebagainya, ataupun dia buat apa? Dok pergi bersih rumah, cleaner dan sebagainya. Hak ni semua dinamakan yang menggunakan tenaga tanpa menggunakan modal, maka dinamakan sebagai syarikah al-abdan. Baik. Itu adalah beberapa jenis. Di samping itu adalah disebutkan oleh para ulama lagi jenis-jenis yang lain, berapa jenis syarikat. Maksudnya kita berkongsi untuk mendapatkan keuntungan. Tapi tuan-tuan, orang yang berniaga secara berkongsi ni, dia sebenarnya perniagaannya dia lagi besar sebenarnya. Lagi besar. Dia modalnya lagi besar, tenaganya pun lagi banyak. Kalau orang seorang dia ada modal 20,000, dia kena gaji pekerja pula kan, kalau dia nak satu perniagaan. Tapi kalau orang syarikat ni, dia apa? Dia ada 2 orang, ada 2 pekerja dah, orang yang sama, dua-dua yang modal yang sama, dan pada masa yang sama perniagaan itu boleh menjadi lebih besar dan boleh membantu orang-orang yang lain. Ada orang yang mana ada kemahiran tapi dia tak ada modal. Ada orang tak kerti berniaga tapi dia teringin orang boleh berniaga guna apa? Guna dia punya modal. Jadi itulah sebab adanya konsep syarikat.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu kepada kebajikan dan juga ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-tolong membantu di dalam dosa dan juga permusuhan. Baik. Itu yang dimaksudkan dengan syarikat. Baik. Seterusnya kita akan tengok secara umum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara ini. Kita akan tengok hadis yang dibawa oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar, yang mana hadis pertamanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana thalitsus syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khana kharajtu min bainihima, rawahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau bahawa telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Dalam hadis, jika dia sebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa yang dimaksudkan di sini? Dia hadis apa? Hadis kursi. Kalau ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dimaksudkan adalah hadis kursi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kata? Ana salisus syarikain. Aku adalah yang ketiga daripada dua orang yang bersyarikat. Apa maksud dua orang yang bersyarikat? Dua orang yang berkongsi di dalam perniagaan, di dalam mencari rezeki, mencari harta. Macam mana? Malam yakun ahaduhuma sahibah, selagi mana salah seorang mereka itu tidak mengkhianati sahabatnya yang seorang lagi. Fa idza khana, jika salah seorang daripada mereka itu berlaku khianat, kharajtu min bainihima, maka aku keluar daripada mereka itu. Baik. Dalam hadis ini apa yang dapat kita faham? Yang pertamanya, adanya hukum berkenaan dengan syarikat, perkongsian. Dibenarkan di dalam Islam, dianjurkan di dalam Islam. Malah ianya membawa banyak kebaikan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberkati jika ianya dilaksanakan dengan jujur. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala kata, ana thalith asyarikain. Akulah yang ketiga daripada dua orang yang berpakat itu. Menunjukkan apabila ada Allah di situ, maka ia menunjukkan apa yang mereka lakukan itu adanya keberkatan. Jadi hak ni kita nak kata dah. Bukan kita bersyarikat ni hanya sekadar untuk nak dapat untung semata-mata, nak kaya semata-mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu di sini, ana salis, aku yang ketiga, menunjukkan di situ ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar untuk kita mencari untung, untuk kita matlamatkan dunia hanya jadi kaya, tetapi pada masa yang sama ada pahala apabila Allah turut sama memberkati apa yang kita buat. Tapi kena ikhlaslah. Itu sebab sebahagian orang, tuan-tuan, dia berniaga, dia lain berniaga pada orang. Ya, siapa yang berniaga ni tak mau untung, tuan-tuan? Ada orang berniaga tak mau untung? Tak ada. Baik sedekah. Semua orang berniaga nak untung. Tapi salah ada orang yang berniaga pada masa yang sama dia niat nak membantu orang. Kalau dia dapat untung dia dapat. Adakah itu bermaksud dia tidak membantu orang? Dah, dia membantu, dia memberikan perkhidmatan. Orang yang buka kedai runcit di kita sebutkan sebelum ni di kampung. Kata mau kampung dia duduk cekok lagi lah. Nak dapatkan kicap susah, beras susah. Ya, dia amal, dia berniaga. Dia berniaga itu
pada dasarnya yang pertamanya tak dapat untung, pada masa yang sama juga adalah untuk membantu orang-orang di kampung dia, sebab dia kesian ke orang-orang kat kampung dia ni. Jadi pada waktu itu dia mendapat pahala, dia mendapat keberkatan. Nampak tu, berniaga kena macam tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Bukan saja berniaga, apa saja pekerjaan, kita kerja kerajaan ke, kita kerja sendiri ke, kita kerja dengan swasta, syarikat swasta ke, apa ni ke, seorang cikgu ke dan sebagainya, pada masa yang sama dia nak kena ada untuk membantu orang Islam yang lain, memberikan perkhidmatan. Pada masa sama juga untuk mendapat rezeki yang halal. Baik. Jadi Allah kata apa? Aku adalah yang ketiga, menunjukkan dalam bersyarikat, jika jelas matlamatnya, pada masa jelas dia punya tujuan, maka Allah akan memberkati apa yang dia lakukan. Dan Allah kata, malam yakhun, selagi mana mereka ini tidak mengkhianati, salah seorang daripada mereka ini tidak mengkhianati sahabatnya. Apabila dia mengkhianati sahabatnya, maka hilanglah pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khianat ni memang satu benda yang cukup ni lah tuan-tuan. Dalam syarikat berkongsi dalam perniagaan, salah seorangnya mengkhianati yang lain. Ini benda yang selalu kita dengar lah. Khianat, banyak berkhianatan tentang syarikat, perniagaan, sekolah pun khianat juga. Buat sekolah pun khianat ya, sekolah agama. Duit hilang semua, tak tahu pergi mana kan. Yang lebih mendukacitakan apabila ia melibatkan orang-orang agama. Ini lebih apa? Lebih mengherankan. Orang yang belajar tentang agama jadi macam-macam. Jadi orang yang berlaku khianat ni, dosa ni dosa besar. Dan sifat khianat ni adalah sifat apa? Sifat orang munafik. Antara sifat orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah maka dia mengkhianati amanah tersebut. Dan tambahan pula dalam perniagaan, memang benda ni kita duk selalu dengar lah. Duk berniaga, seorang buat lari duit, lesap hilang pergi mana kita tak tahu. Hak ni lesap. Dah buat perniagaan, kenai 8 tahun. Hilang macam tu ya. Orang buat travel umrah tuan-tuan. Buat travel umrah, berurusan dengan orang dekat sana. Orang duduk sana, duk biasa buat dekat 10 tahun lah, kenal rapik tak sangka dah, tiba-tiba hilang duit bagi dah. Nampak? Kadang-kadang orang ni baik sangat, bukan nak kata lah, kadang-kadang baik sangat pun kita takut juga. Takut juga kadang-kadang. Kita kadang nak kena hati-hati. Malah kadang-kadang tuan-tuan, memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak dikenali itu lebih mudah daripada memberi kepercayaan kepada sahabat sendiri. Orang yang kita tak kenal, lagi mudah kita bagi kepercayaan kepada dia daripada orang yang kita kenal. Kan? Susah kadang orang kita kenal ni nak bagi kepercayaan. Sebab banyak berlaku adalah dengan kawan-kawan. Duk kena bukan dengan orang lain, dengan kawan-kawan. Projek apa pun dengan kawan-kawan. Kawan-kawan ada bantai, bukan orang lain. Kawan 10 tahun, 20 tahun mengaji agama sekali, kan? Sama-sama pula ni kan. Faham sunnah pula dah. Sunnah macam mana kat situ, tuan-tuan? Jadi benda macam ni kita nak kena apa? Nak kena tahu sunnah tu bukan takat sembahyang saja. Menghormati apa berlaku amanah, itu bukankah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan takat sembahyang saja kita nak dipersoalkan. Bukan hanya Allah nak tengok sembahyang saja untuk kita nak masuk syurga.
Duk berkelai semayang apa? Sah tak rapat lah, baca tapi mai kat itu khianat kawan. Satu benda yang perlu kita muhasabah diri kita. Sunnah ni dia bukan semayang saja. Sunnah ni adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada benda yang kita nampak kecil sampailah benda yang besar. Masuk tandas walaupun ada adab dia yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang nampak kecil tapi di sisi Allah itu besar, tuan-tuan, besar. Makan tangan kanan besar, minum tangan kanan besar, baca bismillah besar, keluar jamban baca ghufranak besar, kan? Nak tidur baca doa besar, kan? Bila nak menguap katuk mulut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Hendaklah dia mengawal ataupun dia tutup dengan mulut dia. Itu suatu benda yang besar. Pi solat, puasa, zakat, hormat jiran, ni bergaul dengan orang, ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Cara nak bergaul dengan orang bukan Islam, ada sunnah Nabi. Kepada para pemimpin, mesti lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentadbir Madinah, itu adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang apabila Al-Hafiz Ibn Katsir dia mentafsirkan ayat, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka dia kata fi jawami'il ahkam, dia kata dalam semua hukum, semua perkara. Dia tidak boleh dalam agama ni nak memilih sikit-sikit yang kita nak. Ya, kita solat lah, hak lain tak ya, hak lain kita main riba tak apa, tak ada masalah. Kan? Kita nak buat hak ni, yang penting takat solat puasa dah. Islam tak macam tu. Jadi di sini menunjukkan apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, iaitu larangan untuk berlaku khianat. Tak boleh. Bila berlaku khianat, pengkhianatan saja, maka ianya tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok hadis satu lagi berkenaan dengan syarikah. Wa 'anis Sa'ib al-Makhzumi radhiyallahu anhu annahu kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Faja'a yaum al-fath faqala marhaba bi akhi wa syariki, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis yang sahih daripada Sa'ib al-Makhzumi radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya dia merupakan syarik Nabi, rakan kongsi Nabi, qabla bi'tsah, sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul. Dan kemudian dia datang pada yaumul fath, iaitu pada yaumul fath, iaitu pada pembukaan kota Mekah. Yaumul fath. Baik, kita jawab azan dulu, kita sambung. Baik. Jadi sahabat ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Sa'ib al-Makhzumi ini, dia sebelum daripada dia adalah orang Mekah lah, orang Mekah. Jadi dia dulunya adalah syarikun Nabi, iaitu rakan kongsi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perniagaan sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Maksudnya dulu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang ahli perniagaan lah. Kita pun tahu dia berdagang barangan Khadijah, barangan pak saudaranya Abu Talib. Memang seorang businessman lah dulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni digelar sebagai Al-Amin sebab dia orang yang amanah, orang suka bagi. Malah diceritakan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah menjadi rasul, orang duk tentang. Orang-orang duk tentang tu ada lagi apa? Duk pergi bagi simpan barang kepada Nabi untuk Nabi simpan barang, sedangkan dia duk tentang Nabi, tak suka Nabi. Tapi dalam bab tu dia tahu Nabi seorang yang amin, amanah. Jadi sahabat ni bila mana berlaku pembukaan kota Mekah, dia peluk Islam lah. Jadi bila waktu pembukaan kota Mekah tu dia masuk Islam. Kan bila pembukaan kota Mekah tu ramai yang peluk Islam. Beberapa ketika sebelum berlaku pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan peluk Islam kan, sahabat-sahabat yang terkemudian. Jadi
Maka dia berkata apa? Bila jumpa sahabat ni, Nabi baginda berkata, marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang saudaraku dan juga syariki, rakan kongsiku. Nak menunjukkan syarikat ini bukan saja hukum apa dia ada pada lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Konsepnya itulah ada pada zaman dahulu. Dan sahabat ni walaupun dulu pada zaman jahiliyah dia bukan orang Islam, tetapi pada masa yang sama dia merupakan orang yang amanah. Kerana orang Arab jahiliyah bukan semuanya adalah pengkhianat. Ya, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang cukup besar, tuan-tuan. Dosa syirik dan dosa khianat mana besar? Syirik tu kita kena faham. Syirik dengan bunuh orang, syirik dengan tanam orang, syirik dengan apa? Dengan merompak. Syirik itu paling besar. Walaupun dia syirik, dia hormat orang, dia tak kacau orang lain, dia tak ambil riba, dia tak main judi, dia tak minum arak. Tapi bila dia buat syirik, dosa tu paling besar. Sebab apa? Hak ni semua dosa dengan siapa? Dengan dosa biasa, dengan orang, riba dan sebagainya kan, di dunia. Tapi yang lebih besar tu bila dia mensyirikkan. Sebab dia menyembah Allah, tapi dia sembah hak lain sama selain daripada dia sembah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Arab jahiliah ni memang di kalangan mereka tu ramai juga yang apa? Yang amanah di dalam perniagaan mereka. Bukan semuanya tipu, bukan semuanya berlaku khianat. Dan mereka ni jenis apa? Jenis pegang kepada janji. Pegang kepada janji. Macam orang zaman kita jugalah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Minta maaf saya sebut lah. Minta maaf. Bukan kita nak kata orang yang bukan Islam tu baik dah, dia pun melakukan dosa yang besar, itu mensyirikkan Allah. Tapi kadang-kadang bak nak percaya, dia percaya orang kafir daripada orang Islam. Minta maaf saya sebut. Kan? Sampai jadi macam tu. Takut nak percaya orang sama agama ni. Kadang-kadang. Tambah kalau kenal pangai macam tu kan. Jatuh beg duit jaranglah beg duit tu jumpa balik. Tapi kalau kita pergi negara lain, negara Jepun, kita tak kata bagus Jepun, dia bukan semua bagus. Dia pun budak-budak tak lulus periksa sekolah je pun terjun bangunan. Kan? Tentang berkenaan dengan seks, dia pun bebas di Jepun teruk. Tapi dalam beberapa bab kan, bab kebersihan, bab amanah kan, jatuh beg duit selalunya jumpa lah. Memang jumpa, orang tak ambil sebab bab amanah yang ada. Begitulah juga para sahabat dulu, walaupun pada zaman jahiliah, tapi pada dasarnya di kalangan mereka itu ada yang minta maaf adalah orang-orang yang amanah. Jadi menunjukkan bahawa apa? Adanya konsep syarikat, perkongsian di dalam perniagaan itu yang cuba dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam mengetengahkan perkara ini. Dan yang seterusnya pengajaran yang dapat kita ambil, perlulah husnul muamalah lah. Kalau orang tu orang yang walaupun orang bukan Islam tapi dia amanah, kita jangan khianat dah. Kan? Kita jangan berlaku zalim dengan dia. Kita kena ingat doa orang zalim walaupun dia mensyirikkan Allah, apa? Dimakbulkan. Sebab kita apa? Kita menzalimi dia. Saat ni kita duk kata, tak apa, zalim orang bukan Islam, bukan Allah nak dengar doa dak. Sebab kita zalim dia, disebabkan kita berlaku zalim, Allah Subhanahu wa taala balas balik kepada kita. Hal ni perkara yang perlu kita ambil perhatian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu sahaja untuk malam ni yang dapat kita kongsikan. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sila-sila itu sama-sama kita minta ampun, dan kita akan sambung pada pembelajaran yang akan datang insya-Allah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.